Assalamualaikum. Okey, selamat sejahtera semua ya. Okey, terima kasih sekali lagi juga ucapkan kepada mereka yang masuk kelas awal dan tepat pada masa. Okey, sebelum mulakan kelas, cikgu seperti yang telah janjikan semalam ya, cikgu nak tunjukkan beberapa macam mana kata ya, kesilapan yang dibuat oleh murid dalam laporan mereka. Cikgu sekali lagi cakap ya, siapa yang hantar laporan mereka melalui Google Classroom, cikgu dah bagi link itu. Okey, tahniah. Yang dah hantar itu, cikgu ucap tahniah ya. Sekurang-kurangnya TP4 telah dijanjikan. Maksudnya kamu akan dapat TP4 minima. Dan cikgu berharap PKP ini pun akan tamatlah, harap sajalah nanti kita akan dapatkan hard copy dan cikgu akan tandakan betul-betul dan bagikan kamu TP yang sebetul-betulnya 5 ataupun 6. Jadi sekarang siapa yang hantar dapatlah TP4 ya. Yang tak hantar itu sorry lah. Sebab cikgu tak boleh kesan kamu buat ke tak buat. Bagus ya. Tetapi cikgu mengesan ada beberapa kesilapan yang dibuat oleh murid lah. Jadi apakah kesilapan dia? Murid-murid ya. Jadi ada beberapa kesilapan yang cikgu nak tunjukkan. Cikgu berharap supaya anda buka skrin. Buka skrin ya. Ya, saya tahu mungkin ada antara kamu yang baru bangun ataupun sedang makan, tak apa. Buka skrin, bukan kamera ya. Skrin untuk tengok je. Jadi pertama sekali cikgu nak buka ya, cikgu nak gunakan yang laporan daripada Siti Aisaroh. Bukan cikgu nak malukan tak, cikgu kongsikan saja, cikgu kongsikan mana kesilapan dia saja. Untuk Siti Aisaroh, apa kesilapan yang dia buat kat sini ya? Cikgu nak mulakan dengan pembetulan di segi graf. Graf ya. Graf untuk Siti Aisaroh ini sebenarnya bagus. Bagus ya, sebenarnya bagus ya. Tapi apa kesilapan yang dia berlaku tau? Okey, cikgu nak tunjukkan juga masalah dia, graf itu dah dimaklumkan ataupun diberitahu di dalam jadual bermula dengan kosong. Bermula dengan kosong. Jadi sebelum ujian itu tidaklah patut letak di dalam graf. Tidak patut pun. Tapi kalau dah letak, ini sebenarnya bukan kata salah ke tak salah lah. Sebabnya dalam satu graf, okey, cikgu nak lukis lah di depan mata anda sekarang. Buka skrin kan murid-murid. Sebab tengah rakam ini pun nanti boleh tengok balik semula. Untuk satu graf yang dikira bagus, seharusnya dia bermula dengan kosong pada titik asal dia. Okey, pada titik asal dia. Jadi kalau kamu punya graf tidaklah bermula dari sini kan, kosong, something wrong lah. Maksudnya sebelum ujian itu sebenarnya menandakan apa? Dia sepatutnya ada nilai matematik. Okey, nilai matematik di situ. Kalau kamu nak tulis sebelum bermula kan, maksudnya kamu perlu gantikan dengan nilai lain. Jadi itulah kita kata terus buat dari mula kosong dash minit lah ya, kosong minit sehingganya berapa ya kita buat hari itu dah kata sampai minit yang ke-7 ya, minit kosong ke minit ke-7. Jadi tak perlu ubah, tapi cikgu bagi tahu ya, yang ini sebenarnya graf cantik dah. Cikgu tak nak kamu ubah yang ni. Yang nak ubah graf adalah seperti yang cikgu tunjuk pada skrin sekarang. Ya. Seperti Wong Kai. Okey, cikgu sebut nama juga Jadi jangan salah faham apa-apa. Maksudnya sekurang-kurangnya kamu nampaklah Tanjung Lim dan Tanjung Lim lah graf. Apa kesilapan di sini? Cikgu ada kesilapan ke? Dua silap. Tengok Tanjung Lim Tanjung Lim. Okey, KAI satu je. Tanjung Lim ada dua kesilapan ya. Jadi apa kesilapan dia? Murid-murid. Biasanya kita akan pilih skala di sebelah kiri. Kiri skala di paksi Y yang bernilai nombor genap. Nombor genap. 我们会找一些意思说比较容易算的数字。Kalau kamu pilih 25, murid-murid, kalau anda pilih 25 skala 25 ini betul dah seragam. Betul seragam, betul bagus 25, 50, 75. Tapi cikgu nak minta, cikgu nak tanya anda semua. Kalau satu garis ni 25, jadi setiap petak kecil ni bernilai berapa? Setiap petak kecil ini bernilai berapa? 25 bahagi 10 petak kecil. Jadi setiap petak kecil itu bernilai 2.5. 2.5. Adakah tak 2.5 itu nombor bulat?
nombor bulat. 它是不是一个整数? Jadi jawapan dia adalah bukan. Jadi 25 ini kurang sesuai. 20 okey bagus. 20 ni boleh terima. 20 boleh terima. Okey, 20 ni boleh terima. Tetapi cikgu dah cakap KAI ada satu kesilapan, Tanjung Lim ini satu kesilapan. Dua kesilapan kan, tapi dua-dua ini ada satu kesilapan yang sama. Cikgu, apa dia? Jawapan dia adalah bandingkan dengan yang Siti Aisyarah. Murid-murid, kalau anda tengok Siti Aisyarah punya graf kan, mana satu yang kamu nampak lebih jelas? Lebih jelas. Jadi kalau anda cakap tengok pada KAI dan juga Jun Lim punya, ya, garis mereka sangat-sangat rapat. 太接近了. Jadi dan tinggi rendah itu tak nampak jelas. Setuju ke tidak murid-murid? Kalau anda tengok di sini, setuju ke tidak? Hari ini, setuju tak? Are you okay? Cihang, setuju tak Cihang? Setuju. Okey ya. Jadi cikgu bukan apa ya. Ini dua graf digalakkan supaya lukis semula. Tapi kamu mungkin akan cakap, cikgu kamu dah kata mula dari kosong, dia 20. Jadi bagaimanakah saya nak buatkan dia lebih cantik? Ini kesiapan yang ada Siti Aisyarah di sini. Okey, dia bermula dengan 60. 60, lepas dia setiap satu tangga itu dia guna 10. Baguslah. Tapi kalau lukis graf, kalau kamu nak mula terus kepada 60. Okey? Jadi kalau kamu belajar matematik, kamu akan letak satu zigzag di sini macam ni. Cikgu ulang ya, zigzag. Menandakan bahawa nilai itu terus lompat kepada 60. Okey? Jadi kalau anda buat macam ni, barulah garis anda untuk kadar nadi itu perbezaan nampak jelas. Perbezaan itu nampak jelas. Kalau tidak, kalau kamu buat dari kosong, dia akan jadi seperti yang kawan-kawan kita tadi dua itu akan nampak macam mana kata ya? Sangat-sangat tidak jelas antara satu sama lain. Dan kalau kamu tengok betul-betul, okey, kalau anda tengok betul-betul graf tersebut, okey, untuk kaya satu kesilapan lagi, cikgu baru perasan, sorry ya, cikgu tutupkan YouTube ni dulu. Okey. Jadi, apa yang ada masalah pada KAI? Plot dia. Ya, setiap titik untuk nilai kadar nadi itu seharusnya guna apa dia? Guna X ya. Kalau contohnya nilai pertama ya 120, contohlah. Jadi, kamu nak plot mesti guna titik yang macam ni. Inilah baru panggil plot. Bukannya titik macam ni ya. Ini tidak diterima ya. Murid-murid tidak diterima ya. Yang terima plot adalah X. Ataupun kita panggil plot lah. Memang plot lah. Kita memang panggil plot. Bukan besar sangat X tu, tapi biarlah kecil tetapi jelas. Jangan kecil sampai tak jelas. Okey? Jadi untuk graf ini, cikgu dah cakap sekali lagi perlu buat pembetulan. Kalau nak dapat PP yang tinggi lah 5 ataupun 6. Untuk KAI dan juga Yuxuan. Bukan Yuxuan pasti Jun Lim sebab tak nampak perbezaan antara orang. Okey, antara orang. Jadi macam kalau kita tengok kat sini, okey. Kalau KAI ke Adila ke Malia ke Taha, antara satu sama lain tidak jelas. Pilihkan warna dan buatkan garis yang lebih jelas seperti yang kawan kita buat kat sini macam Siti Aisyarah. Jadi graf penting ya. Pemilihan cara Aisyarah lukis ini bagus, sangat bagus. Nampak cukup jelas. Okey. Dan ya perlu pujilah, cikgu perlu pujilah. Dan mungkin ada antara kamu mesti tertanya, cikgu bukan ke di belakang itu harusnya seragam? Kenapa masih ada yang jatuh lebih rendah? Kalau jatuh lebih rendah ini, itulah sepatutnya kalau kamu nak tanya soalan sebegitu, kamu boleh tanya di dalam perbincangan, jawab di perbincangan. Faham ke tak faham? Maksudnya kalau kamu nak jawab soalan seperti, ada orang yang ketika dia rehat, kadar nadi lebih rendah daripada kadar nadi ketika rehat, lebih rendah dari situ, mungkin kamu ada perbincangan, kamu rasa perlu
kamu tak menimbulkan soalan dan kamu rasa ada keperluan untuk cari jawapan itu, boleh masuk ke dalam perbincangannya. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi itu adalah kesilapan dari graf. Cikgu dah cakap ya, harap lepas ni dengar balik semua kalau tak faham. Dan kesilapan di bahagian lain selain daripada graf ialah kesimpulan. Jadi Siti Aisyarah, kesimpulan betul lah cikgu suruh kamu tulis hipotesis diterima. Namun, apa hipotesis itu? Apakah hipotesis itu? Kalau hipotesis kamu, maksudnya kamu nak cari murid yang paling cergas mempunyai masa pemulihan yang paling pendek. Jadi kamu perlu nyatakanlah siapa murid itu. Siapa-siapa ialah paling cergas kerana mempunyai masa pemulihan yang paling pendek. Okey, bukannya hipotesis diterima saja. Itu adalah ayat yang kedua. Ayat pertama perlu tulis balik hipotesis supaya anda membuat kesimpulan. Beza hipotesis dan kesimpulan, cikgu bukan sebut definisi ya. Cikgu sebut perbezaan yang paling am. Hipotesis sebelum eksperimen. Cikgu ulang sebelum. Kesimpulan ialah hasil pemerhatian anda selepas eksperimen. Jadi selepas, macam tu hipotesis saya. Hipotesis diterima. Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak murid-murid? Jadi ada orang yang kesimpulan dia bagus ya. Tetapi macam ni. Hong Yushen lah, cikgu sebut nama ya sebab nanti kamu boleh terus buat kebetulan. Betul lah, kamu dah tuliskan hipotesis tu. Ini yang menjadi isu. Hipotesis kenapa markah dia ditolak sebab dia tak tulis hipotesis diterima. Okey. Hipotesis diterima. Cikgu, apa yang kamu sebut ini ada ke panduan untuk ataupun rujukan? Cikgu nak tunjukkan ya. Jadi sekarang ini adalah rubrik ya, maksudnya pemarkahan ya. Jadi ini yang markah kita akan buat. Jadi laporan anda kenapa boleh bernilai sampai TP 6. Jadi perlu mampu membuat kesimpulan. Okey. Membuat kesimpulan ya. Ini penting ya. Kalau kamu buat satu eksperimen tetapi tidak ada kesimpulan, maksudnya anda membuang masa ya. Jadi kesimpulan perlu buat dengan betul. Yelah, ayat senang kata sekali lagi, dia salin balik hipotesis diterima. Tetapi kenapa kamu tulis semula? Sebab kamu telah membuktikan hipotesis itu betul. Bukti. Kamu telah buktikan. Jadi murid-murid, siapa yang ada soalan? Siapa yang ada soalan? Malia faham tak Malia? Apa kata cikgu direct soalan itu? Kak Ayi ke? Jun Lim ke? Yushen. Boleh faham ke tak? Kak Ayi, Jun Lim dan Yushen. Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Cikgu sekali lagi tak ada niat untuk hina. Tak ada. Jangan salah faham ya. Kita saling macam mana kata ya? Saling membantu. Membantulah. Ya, kadang kata membantu pun ialah sebenarnya. Satu istilah lagi yang lain. Maksudnya kelemahan kamu mungkin berlaku pada kawan lain. Itu jadi. Jadi kawan-kawan lain, nama kamu walaupun tak disebut tidak bermaksud anda tak salah tau. Okey, sila semak semula, pastikan graf lukis dengan betul, kesimpulan buat dengan betul. Okey, kalau kamu nak rasa nak dapat TP lebih tinggi, perbincangan itu kamu boleh buat perbincangan yang lebih kreatif. Selain daripada jawab soalan yang ada di dalam buku teks lah. Okey. Jadi maksudnya kenapa pemulihan yang rendah itu dikira sebagai lebih cergas. Yes, Kai, apa soalan yang kamu nak tanya? Lepas buat pembetolan nak turn in semula. Tak perlu tanya. Kamu simpan dulu. Cikgu dah cakap, kamu hantar je, cikgu akan bagi TP 4 dulu. Cikgu rasa memang nak tunggu kamu masuk sekolah untuk tanda. Untuk cikgu nak tanda ya. Kalau tak jadi buka sekolah, baru cikgu akan buka lagi satu assignment. Sebab masa itu kamu akan hantar 2 laporan. Satu laporan untuk penggal 2. Jadi hantar semula yang pertama, kedua cikgu yang akan cetak. Cikgu yang akan cetak, cikgu akan tanda lah. Terpaksa macam itulah dan simpankan dalam file anda. Itu sebagai evidence. Jadi memang kamu perlu buat 10 eksperimen. Ada 10 eksperimen tapi cikgu nak 2 laporan itu sebagai evidence pemarkahan untuk yang apa panggil itu, laporan PBD domain penyiasatan saintifik. Penggal 1, penggal 2. 2 laporan. Okey? Tak perlu ada hantar dan biar je. Cikgu akan bagi TP 4. Yang tak hantar itu TP 1 lah cikgu bagi. Terpaksa lah apa boleh buat. Okey?
Itu untuk bahagian laporan dan terima kasih atas fokus anda semua. Jadi sekarang kita balik kepada pembelajaran lah, apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi harap semua boleh faham ya. Jadi laporan anda bernilai TP 6 kalau anda buat dengan lengkap dan juga panggil apa, kemas lah, lengkap dan kemas. Okey, jadi harap semua boleh faham dan jangan kata tak tahu ya. Salin sahaja buku itu pun dapat TP 2 kalau anda salin dengan betul. Okey, prosedur buatkan dalam bentuk ayat pasif. Cikgu dah bagikan dengan lengkap, hanya salin saja. Jadi graf itu pun ada markah mentafsirkan graf. Okey, jadi sekarang balik kepada pembelajaran pagi ini. Murid-murid, anda sekarang boleh buka buku teks anda ya. Kita sambung untuk belajar. Okey, semalam dah lewat, minta maaf ya. Jadi cikgu nak sambung. Kita pergi muka surat 175 sebelum kita pergi melukis jantung semula. Okey, sebelum kita balik kepada melukis jantung semula ya. Semalam, selepas pengenalan jantung, cikgu ada sebut supaya anda ingat semula apa yang kamu telah belajar pada tingkatan 2 ya. Betul kan? Tingkatan 2 ke tingkatan 3? Cikgu sebenarnya kurang macam tingkatan 3 tau. Tapi rasanya tingkatan 2 juga. Biar je dulu lah. Okey, jadi semalam kita henti pada komposisi darah. Jadi izinkan cikgu habiskan untuk bahagian darah dulu ya. Sebab darah ini penting. Penting ya. Kamu perlu faham sebagai murid biologi. Kamu perlu lebih faham daripada murid yang tak belajar biologi mengenai apa yang ada di dalam darah. Sekali lagi, darah dan sel darah. Darah dan sel darah ataupun kita panggil sel darah merah ke sel darah putih adalah dua benda yang lain. Okey, orang sebut darah, mungkin dia nak sebut pasal macam mana kata ya? Dia nak sebut pasal sel darah merah, tapi dia gunakan istilah darah. Tapi untuk anda semua, darah itu ada dua komponen ya di dalam darah, iaitu plasma dan sel darah. Dalam sel darah itu pula ada perbezaan antara eritrosit, platelet dan juga leukosit. Eritrosit, platelet dan juga leukosit. Jadi seperti yang anda telah belajar di bab 2 ya, kamu pun sudah faham bahawa sel-sel haiwan secara am ada bentuk macam ni. Jadi dalam organisma kompleks multisel, organisma kompleks multisel seperti kita, setiap sel di setiap tempat mungkin mempunyai bentuk yang berbeza. Sebab mereka telah menjalani pengkhususan sel. Apa itu pengkhususan? Cell specialization ataupun pembezaan, differentiation. Kenapa sel perlu khusus? Sebab di setiap tempat sel memainkan peranan yang berbeza. Jadi kamu pun kamu semua sudah belajar sekurang-kurangnya untuk badan kita ada tisu-tisu yang berbeza ya. Seperti tisu otot berbanding dengan tisu penghubung. Kita ini tisu penghubung lah, darah di bawah tisu penghubung adalah berbeza. Okey, banding juga dengan tisu epidermal. Epidermal kulit berbeza. Sebab sekali lagi fungsi berbeza. Jadi dalam sel-sel darah ini bentuk dia pun berbeza. Tengok muka surat 176. Ya. Cikgu, perlu hafal ke benda ini semua? Jawapan dia, ya. Kamu tak boleh nak elakkan diri ya. Jadi bermula dengan fungsi untuk eritrosit dulu. Fungsi dulu ya. Ya, eritrosit fungsinya ialah membawa oksigen. Jadi mungkin anda akan terfikir, cikgu, bagaimanakah sel darah merah ini boleh bawa oksigen? Dan kalau kamu nak kata sel darah merah membawa gas oksigen sahaja, salah. Okey, salah ya. Sel darah merah juga membawa gas karbon dioksida pergi ke peparu untuk dilepaskan di peparu ya. Itu pasal kalau kita hembus nafas, tarik nafas, hembuskan nafas, nafas yang dihembus mempunyai karbon dioksida yang lebih tinggi. Okey, sebab eritrosit akan bawa karbon dioksida
daripada sel-sel badan seluruh badan kita balik ke jantung, dipam ke peparu untuk lepaskan karbon dioksida di situ. Jadi sekarang tanya diri sendiri, kenapa sel darah merah boleh bawa gas oksigen? Okey, kenapa dia boleh bawa gas oksigen? Jadi kalau kamu tengok pada muka surat sekali lagi 176, pertama, highlight istilah hemoglobin. Hemoglobin. Cikgu, apa itu hemoglobin? Kalau kamu fokus pada bab 4 itu, bab 4, dia ada sebut struktur protein. Protein ada 4 struktur secara am. Primer, sekunder, tertiary dan quaternary. Okey? Quaternary ada 4. Jadi di manakah peringkat untuk struktur protein tersebut? Okey? Kalau kamu ingat hemoglobin ini adalah pada peringkat yang ke berapa? Yalah, primer 1, sekunder 2, tertiary 3, quaternary 4. Hemoglobin adalah pada peringkat yang keempat. Kenapa? Murid-murid tengok pada muka 176 ya. Ya. Kamu perlu tengok balik struktur hemoglobin ini. Tengok muka 176. Kalau anda tengok dalam struktur hemoglobin ini ada polipeptida. Cikgu, apa itu polipeptida? Okey, murid-murid, sorry ya. Tengok pada skrin anda sekarang. Kamu boleh buka skrin anda sekarang. Okey. Kalau kamu belajar dalam bab yang tersebut 4, kalau kamu ingat protein, okey, kalau anda ingat protein, okey, protein itu dibuat daripada asid amino. Asid amino ada banyak jenis, 20 lebih. Okey, dan apa itu protein? Protein dibuat daripada monomer asid amino yang bercantum. Andai kata asid amino diwakili oleh huruf A, dia akan sambung dengan asid amino yang lain, contohnya B dan seterusnya. Okey, contoh macam ni kalau anda tengok, ya, dia akan membentuk satu rantai yang panjang, kita namakan sebagai polimer. Ya, cikgu tengah buat ulang kaji sikit supaya anda tahu. Jadi kalau asid amino ialah monomer kepada protein. Jadi apakah nama untuk polimer di bawah protein? Cikgu, protein no? Tidak. Nama polimer untuk protein kita panggil polipeptida. Okey, cikgu ulang ya. Rantai polimer untuk protein kita sebut polipeptida. Itu yang cikgu kata, kadang-kadang kita ingat polipeptida itu adalah protein. Tidak sebegitu ya. Protein perkataan itu adalah lebih besar. Dia mengandungi juga asid amino dan polipeptida. Dia rujuk lebih kepada kumpulan lah protein. Jadi sekarang kalau kamu tengok dalam buku teks anda betul-betul sekarang, berapa polipeptida yang ada di dalam hemoglobin? Soalan pertama cikgu nak tanya pada kamu, berapa polipeptida yang ada di dalam hemoglobin? Siapa boleh jawab? Berapa hemoglobin? Chen Xiang ada tak? Ataupun no Adila? Boleh tak jawab soalan cikgu? Berapa polipeptida yang ada di dalam hemoglobin? Ya? Yeah? 1. Terima kasih Taha ya. 1 apa itu? Jawapan dia sebenarnya bukan 1. Adalah 4. Ada 4. Itu yang dia gunakan 4 warna di sini. Dari kuning, coklat gelap, biru dan juga ungu. Soalan pertama cikgu, berapa polipeptida? Soalan kedua, berapa jenis polipeptida yang ada di dalam hemoglobin? Cikgu tambah jenis. Berapa jenis polipeptida yang ada? Jawapan dia ialah 2 jenis, alfa dan beta. Cikgu tak nampak pun alfa dan beta itu. Jadi tengok pada skrin anda sekarang, skrin yang cikgu tulis sekarang. Okey, polipeptida untuk tertiary
dia adalah garis yang yang mewakili rantai polimer panjang, okey, dan mereka akan menggulung. Okey, andai kata ini adalah polipeptida yang pertama. Jadi untuk kita punya hemoglobin ada dua jenis. Kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, cikgu lukiskan dengan dua warna sekarang, biru dan hitam. Okey. Kamu akan nampak polipeptida cikgu yang lukis ada 4. Okey, ada 4 tetapi ada dua jenis. Okey. Polipeptida merujuk kepada rantai, okey, rantai polimer, okey, untuk protein yang dibuat daripada asid amino yang menggulung, okey. Dia menggulung, menggumpal. Okey. Itu yang memberikan dia bentuk 3D, bentuk 3D. Kenapa penting kamu tahu bentuk dia itu? Sebabnya di dalam hemoglobin ini setiap satu polipeptida ini dia memegang, cikgu lukiskan dengan merah ini, memegang sesuatu yang penting di dalam hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen. Okey, dia pegang benda pentingnya di tengah-tengah setiap satu polipeptida untuk membawa oksigen. Kalau anda tengok, apakah benda yang kat tengah-tengah itu telah nyatakan dengan jelas, iaitu ferrum, besi. Okey, besi. Ya, besi. Kalau tengok, dia memegang besi. Ataupun kalau kamu belajar di peringkat lebih tinggi, kamu boleh tulis di situ, nama itu sebenarnya panggil kumpulan Hem. Kumpulan Hem, Hem group. Okey, Hem group. Dia bukan besi saja, kumpulan Hem. Sebenarnya dia ada unsur-unsur lain lah. Ada unsur-unsur lain, tapi yang unsur paling penting di sini ialah besi. Itulah yang berfungsi untuk merangkap oksigen, pegangkan oksigen dan bawah di dalam sel darah merah. Jika ulangan sel darah merah. Setiap sel darah merah dijangka ada beratus-ratus ribu hemoglobin. Satu sel darah merah, 200,000 hemoglobin. Bayangkan, dahsyat ke tak? Ya, dia akan membawa, maksudnya minimum 200,000 hemoglobin, dia akan bawa 800,000 oksigen pada satu masa lah. 800,000. Kenapa 800? Sebab darab 4 untuk setiap hemoglobin. Darab 4. Sebab setiap hemoglobin ada berapa ferrum di situ? Kamu tengok ada 4. Setiap ferrum dipegang oleh polipeptida pada kedudukan yang khas supaya dia tak lari, dan ferrum itu yang akan bawa oksigen. Bawa oksigen untuk ke seluruh badan, okey. Lepas tu sampai tempat yang sesuai, contohnya sel-sel otot, oksigen itu akan dilepaskan. Jadi anda perlu baca sendiri sekarang muka surat 176, ikut cikgu ya. Jadi ciri untuk sel darah merah mempunyai membran plasma yang kenyal. Okey, ini tak hafal pun tak penting, tetapi berbentuk cakera dwicekung, biconcave shape. Okey, cakera dwicekung. Ini membenar untuk membolehkan jumlah luas permukaan perisi padu yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Sebabnya, kalau dia berbentuk macam sel biasa, cikgu lukis pada skrin sekarang, kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, kalau sel biasa tengah-tengah itu ialah nukleus, memakan ruang ke tidak? Ya, dia akan memakan ruang. Maksudnya hemoglobin tidak boleh mengambil ruang dalam sel itu secara optimum, secara paling banyaklah. Jadi tanpa nukleus dah tak ada, dia bentuk dwicekung tanpa nukleus, maka hemoglobin boleh dibawa secara maksimum dalam setiap sel darah merah. Itulah kalau kamu ingat ketika kamu belajar di menengah rendah sains,
Sel darah merah tidak mempunyai nukleus pada peringkat matang. Kalau kamu tengoklah pada poin yang ketiga, pada peringkat matang, supaya lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan di dalamnya. Okey? Di cekung itu pun disebabkan tak ada nukleus ya, kalau kamu tengok. Okey? Lepas itu eritrosit dihasilkan pada sumsum tulang dan boleh hidup sehingga 120 hari dan dimusnahkan dalam hati atau limpa melalui proses fagositosis. Untuk sel darah merah yang tidak berfungsi, dia akan dimakan oleh sel-sel darah putih, cernakan, okey, keluar melalui macam mana kata ya, keluar melalui, yelah memang saya juga nak cakap tahi, tapi dia ada sebutan lain. Kalau untuk biologi, tinjal kita. Itu pasal kalau kadang-kadang tengok apakah warna kepada berak kita ataupun tahi kita, okey, dia berwarna hijau ataupun coklat, itu dari mana warna itu? Okey, ya, dihasilkan oleh hati. Okey, nama itu sebenarnya bernama bilirubin. Bilirubin lah. Itu adalah sebenarnya pigmen sel darah merah yang telah dimusnahkan. Okey, dia akan keluar. Setiap eritrosit tengok fungsi mempunyai hemoglobin, iaitu pigmen merah yang menyebabkan darah berwarna merah. Jadi hemoglobin mengandungi kumpulan Hem. Cikgu dah sebut kumpulan Hem. Kumpulan Hem ini mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Jadi hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Jadi kalau anda ada tengok skrin sekarang, kalau kamu ada pen, tulis kat situ hemoglobin, kita biasanya tuliskan dengan short form HB, bukan happy birthday ya. H besar, B kecil. HB, okey. Dia campur dengan oksigen, dia akan membentuk HbO8. Maksudnya dia boleh bawa 4 oksigen ya. HbO8 itu adalah satu persamaan kimia yang untuk kita senang ingat kembali. Setiap hemoglobin boleh bawa 4 gas oksigen sebab ada 4 kumpulan Hem. Okey, jadi oksihemoglobin akan membebaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. Kalau kamu ingat semula bab yang ke-8, okey, bab yang ke-8. Cikgu akan sebut semula masa akan datang. Platelet pula, okey, berfungsi untuk pembekuan darah. Okey, pembekuan darah dia terhasil daripada serpihan ataupun cebisan sitoplasma sel yang berasal daripada sumsum tulang. Tempoh hayat dia pun lebih kurang 1 minggu saja, dan kita pergi ke bahagian penting sebelum jantung, iaitu sel darah putih. Cikgu, banyaknya, ada 5 contoh, ya, perlu hafal. Cikgu, sel darah putih pun asalnya bukan ke sel darah putih memusnahkan bakteria ataupun antigen yang masuk ke dalam badan. Ya, betul. Tetapi tindak balas setiap jenis sel darah putih atau leukosit adalah berbeza. Tindak balas dia berbeza ya. Jadi secara am, leukosit ataupun sel darah putih mempunyai bentuk tidak tetap dan berubah-ubah ya. Okey, kalau anda tengok di sini, tengok dalam bentuk dia ya. Kalau anda tengok betul-betul dalam buku surat 100 berapa itu? 177, okey. Ada banyak bentuk di bawah sini. Okey? Tetapi highlight. Cikgu nak kamu highlight. Okey? Highlight neutrophil. Bulatkan neutrophil. Bulatkan monosit. Bulatkan neutrophil, bulatkan monosit. Ya. Neutrophil dan monosit adalah sel darah putih yang menjalankan fagositosis. Itu yang kita namakan dia sebagai fagosit. Okey, fagosit. Kamu ingat ke tak fagositosis murid-murid? Murid-murid, ingat ke tak fagositosis? Ingat. Ingat ya? Jadi secara am, siapa yang terlupa itu fagositosis, apa benda tersebut, dengan ayat yang, dengan gambar raja yang senang, kalau ini adalah satu sel fagosit,
Okey, dengan bakteria. Jadi apa yang akan berlaku untuk sel tersebut? Sel tersebut akan membentuk satu struktur yang sangat-sangat special. Okey, untuk mengepung bakteria tersebut. Anda kata inilah bakteria. Inilah fagosit. Tengok pada skrin. Jadi apabila dia memanjangkan sel tersebut pergi ke bakteria, bahagian yang dipanjangkan itu sebenarnya kalau anda ingat bernama sebagai pseudopodium. Jadi dalam kes macam ni selepas dia bulat, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk bulat. Okey, yang perangkapkan sel di dalam, perangkap sel di dalam ataupun bakteria di dalamnya untuk dicernakan oleh lysosom. Nama bulat itu kita dengan makanan di dalam kita panggil vacuole makanan. Vacuole makanan ataupun kita panggil fagosom. Ya, benda ini bukan berlaku pada ameba semata-mata ya. Dia juga berlaku di dalam badan kita. Namun proses ini ambil masalah. Dan kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, jiku fagositosis ini betul ke berlaku? Betul ke? Kalau anda tengok di sini, tengok pada skrin ini yang dirakam oleh panggil apa? Pemenang panggil apa itu? Pemenang Nobel ya, pemenang Nobel Prize ya. Tengok. Itulah pasal badan kita ini sihat kalau ada bakteria masuk, fagosit neutrophil khususnya dan monophage itu akan makan sel-sel yang menyerang badan kita seperti bakteria. Dia monosit lah, nak kata sebenarnya monosit ini kalau dia menjadi matang, dia akan membentuk macrophage. Macrophage, monosit menjadi macrophage. Sebenarnya dua-dua ini pun dalam kategori fagosit. Yang membezakan dua-dua ini adalah leukosit akan dibahagikan kepada dua kumpulan terdahulu, iaitu granulosit dan agranulosit. A ini maksudnya tidak mengandungi granul. Cikgu, apa itu granulosit tidak agranulosit? Dengan senang kata, granulosit bergranul, agranulosit tidak bergranul. Kalau anda tengok dua-dua ini, beza dia antara dua-dua sel ni, dalam sel-sel granulosit dia ada banyak granul. Dan nukleus dia berbentuk lobule. Maksudnya ada bentuk-bentuk yang tidak bulat lah. Berlobule, apa maksud berlobule? Kalau kamu tengok ini bulat. Berlobule bermaksud kalau cikgu lukis dalam bentuk lain, terpadam semua pula. Biarlah. Sorry terpadam semua pula ya. Jadi kalau kita nak lukis lobule, andai kata inilah satu sel darah putih. Kalau kamu tengok dia punya nukleus berlobule, tidak berbentuk bulat lah dan mempunyai pecahan-pecahan dia. Dan bergranul. Ada granul. Bergranul. Jadi cikgu pun tak nak buang masa di situ. Jadi untuk monosit, dia adalah di kumpulan agranulosit dan dia tidak bergranul. Dia tidak bergranul. Apa lagi yang special anda perlu tahu? Cikgu nak kamu buat satu star pada eosinophil. Bulatkan enzim, bulatkan melawan keradangan. Ini kamu akan belajar pada bab yang seterusnya di mana apa itu keradangan? Keradangan dan jangkitan berbeza ya, murid-murid. Pernah ke tak kamu digigit oleh nyamuk? Sememangnya semua orang pernah digigit nyamuk. Tempat yang digigit nyamuk itu akan jadi gatal, jadi merah, jadi bengkak berair. Betul ke tidak? Nur Adilah? Betul. Betul ya? Jadi
itu bukannya kita panggil terjangkit dia, tidak ya. Kita tak cakap dia terjangkit dia. Sebab tempat itu dia hanya bengkak sementara, dia ada banyak fungsi. Jadi kita panggil keradangan, inflammation. Inflammation sebenarnya sangat bagus. Cikgu, gatal itu bagus ya. Okey, kita akan terangkan pada bab akan datang ya. Jadi eosinophil ini akan menghasilkan enzim yang melawan keradangan. Maksudnya hilangkan radang lah. Okey? Dan juga melawan tindak balas Lg. Penting ya. Ya, kadang-kadang ditanya lah. Jadi dia bukan pasal makan sel. Dia ada fungsi lain selain daripada membunuh mikroorganisma. Jadi jangan fikir sel darah putih hanya makan sel saja. Tidak ya. Dia banyak fungsi. Basofil pula mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Basofil, cikgu kenapa tak bulatkan ini? Sabar. Sebab dalam bab ini kamu akan belajar mekanisme pembekuan darah. Nanti cikgu akan sebut semula basofil di situ. Okey? Jadi basofil pentingnya mencegah, gariskan mencegah pembekuan darah. Cikgu, pembekuan darah dia cegah ini. Tak baik dah tu. Kita kan kalau luka, kita nak darah beku dengan cepat. Ini cegah. Tak baik. Murid-murid, anda perlu tahu, kalau kamu luka berdarah, darah keluar, ya, pembekuan darah berlaku, tutupkan darah keluar, bagus. Tetapi, bayangkan kalau pembekuan darah berlaku di dalam salur darah. Tak ada luka, tapi dia tiba-tiba beku. Baik ke tak baik? Murid-murid, baik ke tak baik? Tak baik. Okey, cikgu saya tak fahami. Okey, bayangkan sekarang ya. Tengok pada skrin anda semula. Sorry ya, cikgu perlu padamkan ini. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, anda kata ini adalah salur darah. Tapi bukan sebab pemakanan ya, tak ada isu pemakanan di sini, tetapi berlaku pembekuan darah di dalam. Darah beku bentuk. Okey, ini yang kadang-kadang kita panggil blood clot. Blood clot lah, darah beku. Dia berlaku pembekuan darah secara sendiri di dalam salur darah. Kalau tanpa basofil, darah beku ini akan menyebabkan salur darah tadi sumbat tau. Jadi bayangkan benda ini berlaku dalam badan kita di tempat otak, di tempat dekat jantung. Maka kalau kat otak akan berlakulah stroke sebab dia akan letup sebab tekanan tinggi sangat, maka dia akan letup, itu stroke. Jantung pula akan menyebabkan sakit jantung. Jadi ini darah beku, tapi untuk bab ini kita akan belajar benda lain yang selain daripada darah beku ini ya. Jadi badan kita ada basofil ini akan cairkan darah beku ini, cairkan. Jadi dia tak akan berlakulah untuk orang yang normal. Okey? Seterusnya, untuk sel darah putih ada benda yang penting, okey? Benda penting apa dia? Bulatkan secara lain warna limfosit. Limfosit fungsi dia ada dua. Pertama, paling penting menghasilkan antibody. Kita panggil dia limfosit B. Okey, limfosit B. Kita pun akan belajar pada bab akan datang. Okey, dia juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. Okey, jadi limfosit kita akan sebut nanti menghasilkan antibody. Pentingnya nanti kita akan sebut. Jadi kita dah sebut untuk semua jenis sel darah putih. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan murid-murid? Okey, cikgu tanya secara rawat juga hari ini juga. Hari ini okey ke tak hari ini? Hari Ada. ini boleh faham? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kalau tak jelas bagi tahu cikgu ya. Cikgu memang ambil masa untuk bahagian ini, sel darah putih ini. Kamu jangan main-main dengan bahagian ini. Sebabnya ini adalah soalan yang kerap keluar. Dia bagi bentuk sel itu. Dia boleh jadi platelet ke sel darah merah ke sel darah putih pun boleh. Soalan yang kerap dia tanya untuk soalan yang kata tahap, untuk kira tahap sederhana. Dia bagi satu bentuk, namakan sel ini. Namakan sel ini. Masa itu kamu akan tahu. Contohnya dia bagi satu gambar mana masa tu ini. Namakan sel darah putih
yang berikut. Kalau kamu tulis leukosit, salah lah. Leukosit adalah am. Kamu perlu bagi tahu mana satu ni berdasarkan kepada bentuk dia. Dan soalan seterusnya dia akan tanyalah apakah fungsi untuk sel darah putih tersebut. Ini pun dah keluar dalam soalan SPM yang sebelum ni agak kerap ya. Agak kerap. Sebelum cikgu pergi ke salur darah hari ini, cikgu nak pergi ke jantung dulu ya. Seperti yang dijanjikan, jantung. Murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Sebelum cikgu sebut untuk jantung muka surat 180 ya. Kita sekarang nak belajar terdahulu bagaimana lukiskan struktur jantung yang betul. Okey, sebagai imbas kembali. Jadi murid-murid, apakah yang kamu nak belajar hari ini? Tengok ya. Jadi bukakan skrin anda sekarang. Okey, sama ada kamu tengah baring ke ataupun tidak, biar je. Yang penting kita belajar sama-sama. Jadi jantung. Macam mana kita nak lukiskan jantung kita? Murid-murid, jantung kita senang je nak ingat. Pertama, lukiskan satu love. Kenapa guna biru? Kita lukiskan satu bentuk love dulu. Cikgu, jantung berbentuk love, janganlah menipu. Ya, cikgu tak tipu. Lukiskan love dulu. Cantik kan? Jadi, lepas tu, apa yang kamu perlu lukis? Dalam jantung kita ini ada 4 ruang. Ada 4 ruang ya. Ruang di sebelah kiri ada 2. Okey, sebelah kanan ada 2. Jadi ada 4 di sini. Letakkan satu di titik untuk bahagikan kiri dan kanan. Cikgu tak macam jantung kita pun sabar. Jadi kalau anda tengok macam ni, kamu perlu namakan mereka terdahulu. Jadi di manakah kiri dan kanan terdahulu? Kiri dan kanan. Untuk jantung, kamu tak boleh tengok pada gambar aja, tuliskan terus sini kiri. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Jantung, kamu perlu bayangkan dia, kamu pada kedudukan jantung tu, pusingkan badan kamu, ya. Itu jantung kamu sekarang. Jadi, yang sebelah kiri dalam gambar raja ini sebelahnya kanan. Manakala yang sebelah kanan itu dia akan jadi kiri. Penting ya? Penting ya? Boleh faham semua? Murid-murid? Yang atas ini, atas kita panggil atrium. Bawah kita panggil ventricle. Okey? AV. Senang ingat je. AV. Okay, kepada lelaki jangan fikir bukannya. Cikgu sebut sebenarnya wayar AV. Yang kabelkan TV. Boleh sambung pada game. AV ya. Jadi, perlu penting ya. Jangan nanti dalam exam kamu kata buat kesilapan yang lalai ya. Cuai. Jadi, atrium kanan, sebelah kanan. Ventricle kanan. Atrium kiri, sebelah kiri ni. Dan ventricle kiri. Penting ya. Jadi sekarang cikgu nak kau fikirkan darah macam mana dia mengedar pada badan ya. Jadi salur darah akan bawa balik darah kepada jantung untuk dipam ke seluruh badan. Jadi adalah salur darah ni. Salur darah yang cikgu lukiskan biru. Okey. Apakah nama salur darah ini? Yang bawakan darah kembali semula ke badan. Apakah nama salur darah ini? Jadi, lukiskan cikgu nak adjust dia dengan betul. Lukiskan arrow kat sini, maksudnya darah dia akan balik dalam jantung. Jadi, salur darah ini bernama apa? Kalau siapa ingat, siapa nak sebut? Ya, siapa-siapa di sini nak sebut? Vena apa? Salur darah ini bernama apa? Vena cava. Murid-murid, siapa yang tak tahu apa-apa ini, apa yang cikgu nak cuba faham, anda faham semua, tengok pada 107. Cikgu nak bagi tahu anda semua ya. Jangan janji kata tak tahu pula. Muka surat 174 ya. 174 ya. Jadi
tak ada isu nanti kamu kata tak tahu apa yang kamu telah belajar ya. Kamu tak mungkin akan diminta untuk lukis gambar raja pada muka surat macam tu. Kamu perlu lukis gambar raja 2D seperti yang cikgu lukiskan pada muka surat ini. Cikgu, SPM tanya ke lukiskan jantung dan labelkan struktur? Ya. Dah keluar 2 kali dah setahu cikgu. Dah keluar pernah keluar 2 kali. Jadi kalau kamu tak boleh lukiskan jantung, you punya hal lah. Cikgu dah bagi tahu sekarang. Okey, cikgu dah bagi tahu sekarang. Jadi darah itu akan dipump dari atrium ke ventricle kanan. Okey? Atrium kanan ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan lepas itu ke jantung. Okey, dia keluar. Apakah nama ini? Mungkin ada orang tanya, cikgu, sebab dia warna biru, membawa darah oksigen. Mungkin dia terfikir ini adalah vena. Sebenarnya tidak ya. Yang membezakan vena dan arteri bukannya rujuk kepada salur darah yang bawa darah beroksigen, bukan ya. Arteri rujuk kepada salur darah yang keluar dari jantung, Vena pula rujuk kepada salur darah yang balik atau kembali kepada jantung, balik. Jadi keluar ini kita memang panggil arteri. Sebab dia pergi ke peparu. Jadi kita panggil arteri peredaran pulmonary. Jadi arteri pulmonary. Boleh ikut ke tak murid-murid? Malia, boleh ikut tak Malia? Boleh. Okey. Jadi ini arteri pulmonary keluar. Jadi dia pergi peparu, bawalah sel darah merah eritrosit tadi yang membawa karbon dioksida yang tinggi, pergi sana lepaskan karbon dioksida, bawalah eritrosit yang membawa oksigen. Okey, kembali ke jantung. Kembali ke jantung ini, okey, kembali ke jantung ni, dari peparu kembali ke jantung melalui apa? Vena pulmonary. Jadi kamu pun nampak dah. Vena dan arteri ini bukannya seperti arteri mesti bawa oksigen sekali lagi. Okey? Manakala vena mesti tidak mempunyai oksigen tinggi ya, tidak ya. Dia sebenarnya lebih rujuk kepada pergerakan salur darah itu bawa darah keluar ataupun kembali ke jantung. Jadi dari vena pulmonary balik kepada atrium kiri di jantung, lepas itu turun ke ventricle kiri jantung. Dari ventricle kiri jantung akan dipump ke seluruh badan melalui apa? Melalui salur darah yang kita namakan dia sebagai aorta. Okey, seluruh badan. Jadi mungkin ada murid tanya, jadi cikgu, nak pumpkan darah ke seluruh badan, mesti memerlukan tekanan yang tinggi. Contohnya tangan lah. Tengok tangan cikgu sekarang, tangan ni. Kalau tangan yang kuat, dia mesti bicep, otot dia mesti juga besar dan kuat. Jadi untuk jantung kita sama. Untuk pumpkan ke seluruh badan, aorta itu memerlukan tekanan yang tinggi daripada ventricle kiri. Cikgu ulang, ventricle kiri. Jadi secara normal, ventricle kiri ini akan mempunyai otot kardiak yang lebih tebal. Otot kardiak yang lebih tebal supaya pengecutan otot di bahagian ventricle kiri menghasilkan tekanan yang lebih tinggi untuk menggerakkan darah ke seluruh badan. Okey? Dan di sini juga cikgu perlu perkenalkan beberapa istilah yang lazimnya digunakan tapi sekarang perlu tahu. Antara dia, kalau banding dengan ikan dan amfibia, ventricle kiri dan kanan manusia ini adalah diasingkan. Khususnya amfibia dia campur satu ventricle. Kita manusia ada 2 ventricle. Dinding yang asingkan 2 ventricle ini kita namakan dia sebagai septum.
Okey, dinding itu bernama septum. Dan untuk mengelakkan darah daripada mengalir melawan arah, jadi adalah injak di setiap salur darah dan khususnya antara atrium dan ventricle. Okey, jadi kalau anda tengok pada gambar rajah, okey? Tengok betul-betul ya. Apakah nama injak di sini? Kalau cikgu gunakan A, okey, B dan C. Cikgu, apa itu injak sebenarnya? Dari dulu sampai sekarang saya tak boleh faham. Ini C lah, cikgu guna C. Injak itu ibarat macam ni, murid-murid. Kalau anda pernah tengok pipe air kan, kadang-kadang kalau kamu tengok ada benda macam ni. Ini injak lah. Maksud dia, injak ini apabila benda air mengalir dari atas ke bawah, okey, dia boleh keluar. Injak itu boleh buka. Nampak ke tak dia boleh buka? Tetapi injak yang sama. Kalau injak yang sama ya. Injak yang sama arah. Apabila pergerakan adalah bersifat terbalik, melawan arah, apa yang akan berlaku? Dia akan tutup. Jadi darah ataupun kalau ikut di sini gambar rajak, maksud dia apabila benda alir melawan arah, bergerak melawan arah, maka pergerakan itu tidak boleh diteruskan. Dia akan tutupkan pergerakan benda alir yang melawan arah dengan adanya injak. Jadi nama untuk setiap injak itu penting untuk anda ingat. Penting ya. Jadi macam mana kamu nak ingatkan injak tersebut? Senang je. Untuk C ini yang berada pada arteri pulmonary dan juga aorta ini, nama dia sama, C ini, iaitu injak sabit. Injak sabit. Ingatkan bentuk dia. Injak sabit. Ini. Injak sabit. Tetapi untuk A dan B ini, kadang-kadang kita akan keliru. Mana satu panggil tricuspid, mana satu panggil bicuspid. Cikgu akan sentiasa ingatkan murid macam ni. Kanan dan kiri. Mana satu mempunyai lebih banyak huruf? Mana satu mempunyai lebih banyak huruf? Jawapan dia kanan. Kanan ada 5 huruf, kiri ada 3. Ada 4. Jadi lebih banyak kita pergi kepada jawapan bi ke tri. Mana satu lebih banyak? Jawapan dia tri. Tricuspid. Injak tricuspid. B pula bicuspid. Sebab dia kurang lah. Tri 3 kan, lebih banyak. Bi itu kurang. Okey? Jadi secara am, anda telah belajar struktur jantung semula. Dan itu bukannya topik yang kamu nak belajar untuk tingkatan 4 ini, ya tidak ya. Kamu perlu belajar sekarang bagaimanakah jantung itu berdenyut secara sendiri. Dia boleh berdenyut, bukan berdenyut ya, berdegup secara sendiri. Okey? Ada soalan ke tak murid-murid? Kalau anda tengok di sini. Alia Syafiah. Alia Syafiah boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Jadi kalau anda tengok ini, kita dah faham. Rupanya kita tak perlu lukiskan jantung dalam bentuk seperti ini. Iaitu 174 ini ya. 174 ini. Tapi kalau anda tengok 174 ini, kamu tak perlu lukis ya. Macam ni. Kamu hanya perlu lukis apa yang seperti cikgu lukis kat depan anda itu. Okey? Jadi seterusnya sekarang, kalau anda pergi ke muka surat 180. Okey? Murid-murid, cikgu nak kamu tengok pada 180 ya. Baca dulu 180, cikgu bagi kamu satu minit dulu. Baca dulu, benda ini baru ya. 180, lepas itu kita akan pergi ke 181. Sila bukakan buku teks anda, baca dalam seminit ya. Cikgu bagikan kamu seminit terdahulu. Baca dulu. Baca terdahulu ya, cikgu tunggu di sini.
Jadi sekarang kalau anda tengok muka surat ini, apa benda penting ya? Kamu kalau dah baca ini, kamu pertama, kamu perlu faham, kamu perlu belajar sekarang bagaimana jantung itu berdenyut sendiri. Berdenyut sendiri itu maksud dia apa? Cikgu, berdenyut sendirilah. Tidak. Kamu tengok pada jantung anda yang kamu lukis itu, kamu perlu faham ya, murid-murid, berdenyut sendiri ini ada satu perkara yang begitu menarik minat orang ya, sebab bayangkan jantung itu dia mengecut dan mengendur. Jika guna istilah mengecut dan mengendur, otak dia bukan pada satu ruang, tapi dia berlaku serentak pada dua ruang atas atrium, lepas itu pada ruang bawah ventricle. Dia berlaku serentak. Jika istilah guna dia serentak, 一起发生的. Jadi bagaimanakah dia boleh menerima isyarat secara serentak? Menerima isyarat secara serentak. Jadi kalau kamu itu yang kamu perlu belajar ini ya, hari ini. Okey? Dan kamu juga perlu faham. Jantung kita berdegup. Ada bunyi dia lubduk. Lubduk. Dari mana bunyi tersebut itu datang? Dari mana sebenarnya bunyi itu datang? Jadi tengok pada muka surat 180 itu. Pertama, tengok pada sebelah kiri tisu otot kardium. Tisu otot ada 3 jenis ya. Kalau kamu ingat belajar ada 3 jenis. Hari ini kita fokus pada kardium iaitu jantung saja. Okey? Jadi kamu tengok, kalau jika bagikan kamu gambar raja lukis untuk tisu jantung, kamu perlu tahu ya. Dia berbentuk gentian je. Gentian. Dia berbentuk gentian, betul. Berlainan dengan otot lain, dia mempunyai jambatan. Dia mempunyai jambatan ya. Okey? Kalau kamu belajar, kita panggil disc intercalated disc ya, ataupun disc intercalate. Nanti kita akan belajar semula. Dia ada jambatan antara otot kardiak. Okey? Antara otot kardiak ada jambatan, ada titi lah. Kenapa penting ada titi? Sebab isyarat boleh disebarkan dengan lebih pantas. Okey, jadi kalau kamu tengok, gariskan otot kardium, jantung terdiri pada otot kardium, tengok peringkat kedua, bersilang. Bersilang. Dan bersambungan antara satu sama lain, bersilang. Okey, untuk otot-otot yang kat tangan ke, okey, kat kaki ke, itu kalau kamu pernah makan daging ayam, kamu nampak dia memang tidak bersilang, dia memang satu gentian. Pernah makan kan? Saya pernah makan kan? Saya lupa nama yang Melayu, tetapi untuk Cina jishi lah. Kalau kamu makan bahagian dada pun, bahagian ayam dada, kamu boleh tengok dia punya bahagian itu, kamu boleh keluarkan gentian by gentian. Dia tak ada bersilang, dia memang gentian-gentian. Betul ke tidak semua? Chen Xiang betul ke tak? Kai, betul ke tak Kai? Kai buat apa tu? Chen Xiang buat apa tu? Betul. Oh, ya ke? Chen Xiang buat apa tu? Tengah makan ke? Tidur? Buat apa tu? Angkat tangan bermaksud dia faham ke tak faham? Chen Xiang? Cikgu suspek kamu tak tidur lagi ni. Tapi tak apa, yang penting dah masuk kelas ya. Jadi sekarang, apa lagi? Susunan ini membenarkan highlight. Wow. Ada respon pula. Bagus. Faham ya? Bagus tanya. Jadi sekarang, kejap ya. Ya nanti. Okey, jadi sekarang, kalau anda tengok susunan ini membenarkan impuls elektrik disebar dengan lebih cepat melalui jantung. Gariskan, impuls elektrik disebar dengan cepat melalui jantung. Dan pada masa yang sama, merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Gariskan impuls elektrik disebar dengan cepat. Okey? Jadi, apakah istilah dia yang kamu perlu belajar next? Gariskan myogenic. Okey? Myogenic, maksud dia otot kardium mengecut dengan serentak dan seragam. Okey?
yang boleh mengecut tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Tengok pada skrin. Tengok pada skrin. Jadi murid-murid, myogenic ini bermaksud jantung anda walaupun kamu sudah meninggal, itu pasal ketika kita buat pembedahan tikus ataupun katak, dia dah mati sebenarnya. Cikgu, letak kloroform itu bukan dia tidur saja ke? Tak ya. Kloroform yang tinggi kandungan, tikus dan juga apa panggil itu? Tikus dan juga katak sudah mati. Apabila kita potong tikus dan katak itu, bukakan dia punya bahagian dada dia itu, daging otot dia itu kita buka, kita tak hairan tau, tengok jantung itu berdenyut. Duk, 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 duk. Jangan takut, dia dah meninggal. Sebab jantung itu myogenic. Dia masih boleh mengecut dan mengendur, macam mana kata ya? Tanpa perlu menerima isyarat impuls. Jadi, jangan takutlah masa tu, jangan cemas. Sebab otokardium ini bersifat myogenic. Okey, myogenic. Penting ya. Jadi, kalau kamu tengah buat pembedahan untuk katak dan tikus, jangan terkejut. Itu memang berlaku secara biasa. Banyak murid akan cakap belum mati. Salah. Myogenic sudah mati. Tetapi jantung dia masih berdenyut sendiri. Jadi, apa yang kamu perlu tahu sekarang, bagaimanakah jantung dia mendapat isyarat sendiri, membuat isyarat sendiri untuk berdenyut. Okey? Murid-murid, tengok pada gambar raja skrin cikgu sekarang. Ini jantung semula. Jantung. Okey, kalau kamu nak lukiskan dia tebal di sini silakan. Okey, kamu dah tahu sekarang. Okey? Kamu tahu bahawa jantung ada 4 ruang. Sabar, sama je. Okey, ada 4. Dan kamu sudah belajar tadi bahawa ada salur yang hantarkan darah masuk ke dalam jantung. Cikgu, nak lukis semula ke jantung ni? Bukan. Cikgu tak lukis semula ya. Cikgu lukiskan poin-poin penting je sekarang. Okey. Yang lain tak perlu lukis sebab yang sekarang kita nak juga gunakan merah memberikan anda gambaran bagaimanakah jantung boleh menghasilkan isyarat. Cikgu gunakan istilah isyarat dulu ya. Nanti kamu akan belajar masa akan datang panggilnya impuls. Impuls. Impuls adalah isyarat elektrik yang bergerak, yang dihantar bergerak antara satu tempat ke tempat lain. Cikgu, apa maksud dia kan? Contoh, murid-murid, kalau kamu sentuh api ya, kamu rasa panas. Betul ke tak? Kalau kamu sentuh api, kamu rasa panas. Betul? Juni, betul ke tak Juni? Betul. Api itu yang pergi ke otak kamu ke ataupun tidak? Kamu sentuh api, kamu rasa panas. Api itu yang pergi otak ke tidak? Itu yang juga nak tanya dulu. Juni, api itu pergi ke otak ke tak? Tanya je. Tidak. Tidak kan? Jadi, apa yang pergi ke otak kamu itu? Yushen, boleh cuba tak? Kalau cikgu tanya kamu sentuh api, kamu rasa api itu kan? Kamu nampak api itu sekarang, kamu sentuh api, kamu rasa panas pun. Api, bukan api yang pergi ke otak kan? Jadi, apa yang sampai ke otak kamu untuk kamu rasa panas? Apa dia itu sebenarnya? Yushen, nak cuba tak Yushen? Adilah? No Adilah, nak cuba tak? No Adilah? Tak tahu. Yushen tak, Adilah tak tahu. Cencang, nak cuba tak? Cencang tak payah tanya dulu, nanti kita dulu. Tahap dulu. Tahap yang banyak aktif ni, tahap nak tanya. Jadi apa yang dari api tu sampai ke otak? Apa yang yang bergerak dari api sampai ke otak? Impuls. Ya, jawapan dia impuls. Bagus, bagus. Jadi bagaimanakah dia boleh tukar kepada impuls? Kamu akan belajar pada bab akan datang ya. 3 bab lagi tu, sabar. Jadi untuk kita punya jantung pun sama. Jadi kalau untuk setiap otot-otot di sekitar sel ni,
Sekitar sel ini kita ada apa? Sekali lagi otot kardium. Ataupun tisu otot kardium. Tisu kardiak pun terima. Dia perlu isyarat, impuls. Jadi impuls pertama yang dihasilkan adalah di sini. Dia berdekatan pintu masuk antara vena cava ke atrium kanan. Pintu masuk vena cava ke atrium kanan. Ada pintu masuk itu, ada satu tempat dia itu. Kita namakan dia sebagai nodus sinoatrial. Kalau ikut English, sinoatrial nocta into BM nodus sinoatrial. SA. Kalau nak kata nodus, silakan dah. Nodus sinoatrial. Jadi, nodus sinoatrial ni ketika darah masuk apabila darah masuk ke dalam atrium kanan, tekanan itu akan merangsangkan nodus sinoatrium untuk menghasilkan impuls bergerak, bergerak ke bawah melalui neuron lah, memang saraf ke bawah. Kalau kamu tengok di sini bergerak ke bawah. Jadi ketika dia bergerak ke bawah ini, di situlah isyarat itu. Jika gunakan warna kuning. Warna kuning disebabkan kita punya otot kardium mempunyai jaringan. Maksudnya sekali lagi mempunyai jaringan. Kalau anda tengok sekali lagi berjambatan, bersilang semua. Jadi impuls itu pun akan sebar ke kiri kanan. Nampak yang warna kuning kan? Jadi dengan itu otot kardium pada sekitar atrium. Otot kardium sekitar atrium itu mereka akan mengecut. Kalau mengecut, cikgu guna biru untuk menandakan darah itu bergerak. Makanya darah itu akan dipam bergerak ke ventricle. Merah itu pergerakan impuls, penting pergerakan impuls. Jadi ini panggil pergerakan impuls cikgu nak bagi tahu ini pergerakan impuls. Kuning pun pergerakan impuls Impuls. Tanpa impuls ini, jantung dia tak boleh nak bergerak. Kita perlu isyarat. Jadi dia perlu ada isyarat. Jadi dia mengkam. Jadi apabila nodus sinoatrial menghasilkan impuls bergerak ke bawah, impuls itu akan jadi lemah. Nak ke shin si happy and walk. Jadi dia perlu sampai ke satu tempat sini untuk kuatkan semula isyarat tersebut. Tempat ini kita panggil nodus AV. Atria ventricular nodus atria ventricular. Kalau anda tengok kat sini ataupun dia ikut BM nodus atrio-ventricular. English atrio ataupun English atria ventricular. BM nodus atrio-ventricle. Cikgu macam mana nak ingat? Senang je. Atrium, ventricle. Ventricle. Ventricle, atrium. Jadi atrio-ventricle. AV. Atas itu kita panggil SA. Tulis SA. Ini panggil AV. AV node. Jadi sampai ke sini, kalau anda tengok, nodus AV ini akan kuatkan dia punya impuls bergerak ke bawah, serentak ke bawah. Melalui satu jalan yang khas kalau kamu tengok di sini. Nama jalan itu sebenarnya nama dia kita panggil bekas his. Bekas his. Bekas his. Bekas his itu lepas tu dia akan sebarkan ke sekitar. Melalui satu gentian yang cukup meluas. Nama dia kata gentian Purkinje. Gentian Purkinje. Gentian Purkinje. Murid-murid perlu hafal gentian Purkinje. Maksud dia isyarat dari nodus atrio ventricle
Okay, nodus arterioventricle akan bergerak ke bawah, isyarat telah dipuat-kuatkan, bergerak ke bawah jantung melalui bekas his, disebarkan melalui gentian pekinjil. Dengan itu, otot kardium sekitar ventricle menerima isyarat serentak, semua akan mengecut pada masa yang sama. Cikgu nak tanya, pengecutan otot kardium pada ventricle ketika ini kuat ke tidak? Kalau semua mengecut pada masa yang sama, mereka menerima isyarat dengan cepat, pada masa yang sama mengecut bersama-sama, kuat ke tidak pengecutan otot kardium pada ventricle? Kuat ke tidak? Siapa boleh jawab soalan ini? Kuat ya? Tahan. Baik, thank you ah. Ciang, kuat ke tidak? Kuat. Kuatlah, sangat kuat. Jadi sebab semua menerima isyarat pada masa yang sama, jadi semua mengecut sama-sama, ibarat macam ni lah. Kalau seorang tolak meja yang berat terjadi, semua orang tolak pada masa yang sama, barulah meja itu boleh gerak. Tolak itu ibaratlah kita panggil apa sekali lagi? Kerja. Samalah kat sini. Semua otot kardiak itu mengecut buat kerja pada masa yang sama di ventricle, maka pengecutan di ventricle itu yang kuat bolehlah mengepam darah ke seluruh badan ataupun ke mana? Ke peparu. Boleh faham ke tak murid-murid? Ke peparu. Jadi di sinilah anda perlu faham. Okey? Tengok ya. Peredaran darah dalam manusia, penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia adalah disebabkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Sabar ya. Kita tak sebut banyak untuk pengecutan otot rangka. Kita fokuskan pengepaman jantung dulu. Jadi murid-murid, okey? Tengok muka surat 181. 181. Okey, ini yang kita akan akhiri hari ini. Cikgu tak sempat untuk siapkan salur darah hari ini, tapi untuk jantung je. Kamu boleh gunakan handphone. Adalah AR di sini ya. Okey, kita panggil apa? Artificial reality ya. Ada kat sini, kamu boleh tengok dia punya jantung boleh jadi 3D lah bentuk dia, 3D. Tengok dengan handphone kamu tu. Tapi cikgu nak fokuskan point ya. Okey. Gariskan nombor 1. Nodus sino atrium kamu tak perlu tulis, kamu tak perlu highlight sebab kamu tak tahu. Gariskan perkataan menjana. Impuls elektrik kamu gariskan dengan warna lain. Menjana. Okey? Kalau tak ada elektrik ini dijanakan, maksudnya jantung kamu tidak ada isyarat. Dia tak boleh nak buat kerja. Sekarang kita perlu ada isyarat. Contoh. Okey? Kamu nak bangun buat kerja pun, kamu perlu isyarat. Contohnya cikgu dah bagi, cikgu sekarang bagi tahu dalam grup. Okey, kelas mula pukul 8. Isyarat. Okey, ada kelas pukul 8. Kalau cikgu tak cakap, mungkin kamu tak masuk kelas sebab cikgu tak bagikan kamu, tak sebutkan isyarat itu. Okey? Jadi, menjana impuls elektrik. Jadi, impuls elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium. Gariskan merebak. Bulatkan atrium. Jadi pertama sekali dihasilkan, dia akan pergi ke atrium. Okey? Menyebabkan atrium mengecut dengan serentak. Gariskan menyebabkan atrium mengecut dengan serentak. Tak kira kiri dan kanan, dia pergi, dia akan mengecut. Jadi, faham ke tak faham, tengok pada skrin, kenapa anda perlu fahamkan struktur tisu otot kardium. Sebab ada jambatan ini isyarat. Maksud dia isyarat, jika gunakan warna kuning sekarang, isyarat elektrik itu boleh bergerak dengan serentak ke semua otot kardium. Jadi sambung ya. Jika sambung sekarang. Nombor 3. Gariskan. Okey. Bulatkan sampai ke nodus arterioventricle. Jadi ada elektrik yang dijana di situ dan merebak melalui bekas his dan gentian pekinjil sehingga ke apex jantung, apex hujung ke hujung. Okey. Bulatkan ke seluruh dinding ventricle.
Okey, itu pasal kenapa pentingnya ada nodus AV, nodus atrioventricle, untuk menguatkan, sebenarnya dia ada kata menguatkan sebelah impuls elektrik yang dijana dari nodus sinoatrium. Kalau AV dia tak kuatkan, tak jadilah. Jadi dia kuatkan sebelah supaya dia boleh pump ke seluruh atrium dari bekas kis ke gentian pekinjing. Murid-murid, boleh faham ke tak? Siapa tak boleh faham? Siapa tak boleh faham? Cikgu bagi masa ada siapa yang tak boleh faham? Jadi, kerja kamu sekarang senang je. Lukiskan jantung itu, bukan nota di situ ya. Kamu perlu terangkan bagaimanakah jantung boleh berdenyut sendiri. Okey, boleh berdenyut sendiri. Okey, kalau kamu baca pada bahagian bawah, cikgu akan akhiri kelas hari ini dengan bunyi loop dub yang dihasilkan setiap degupan jantung. Bunyi loop, bulatkan loop itu. Bunyi loop, bulatkan loop tricuspid dan bicuspid tertutup. Cikgu, kenapa ada bunyi? Senang saja. Jadi apabila darah itu nak bergerak secara melawan arah, okey? Jadi injak itu akan tutup, dia akan tutup. Darah itu apabila dia hentak pada injak itu, apabila darah hentak pada injak. Tengok pada skrin. Itulah bunyi dia. Bunyi loop adalah apabila injak tricuspid dan bicuspid tutup, dub injak sabit tertutup. Perlu ingat, bukan injak saja, perlu sebut tertutup. Dia tutup, bayangkan kalau pipe, kalau kamu tutupkan air itu hentak pada tempat tutup itu, itu bunyi dia sebenarnya. Bunyi loop, dub. Injak tricuspid, bicuspid tutup, loop, injak sabit tertutup. Jadi itulah untuk kelas hari ini. Saya tahu lama sangat hari ini, cikgu pun tak nak memenatkan semua. Ada soalan ke tak, murid-murid? Kalau tak ada, cikgu nak hentikan kelas sekarang ya. Minta tolong semua untuk bukakan skrin anda semua. Buka skrin siap. Buka kamera sekarang, siap. Buka kamera. Ya, cikgu nak tahu kamu ada hidup ke tak ada hidup. Allah, Cihin ada kat situ, tak nak lah. Yang lain Malia dan juga Alia Syafiah. Yushen. Junlim. Malia, Alia Syafiah, Yushen, Chen Xiang. Dalam kiraan 5, Adilah buka lah, Adilah jangan tutup. Dalam kiraan Junlim 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, terima kasih semua. Kalau tak faham apa-apa, anda boleh tanya selepas ini ya. Cikgu akan sharekan dalam YouTube link itu. Dan jangan lupa isikan kehadiran. Okey, terima kasih semua. Jumpa masa akan datang. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih gitu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Bye.